Korang tahu tak? Poligami itu maksiat. Poligami itu tanda seorang lelaki itu curang pada wanita. Tak sanggup lah, saya tak sanggup. Saya kira berkongsi kasih sayang lagi secara dosa. Dia boleh halalkan, tapi itulah saya nak dia pisahkan saya. Tak boleh nak terima dengan keadaan tu kan. Yelah, siapa je boleh terima nak kahwin lain kan. Tapi saya belum sedia lagi. Poligami lah. Poligami lebih baik lah kan daripada dia buat maksiat. Awak? Poligami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kali ni kita nak sentuh sikit mengenai isu semasa ni, isu sensitif lah, iaitu poligami. Okey, poligami ni adakah ia tak baik ataupun dia baik untuk wanita? Jadi korang komen dekat bawah, nak tengok pendapat korang, suara umat ataupun suara rakyat. Kita nak tahu isu poligami ni baik ataupun tak baik untuk para wanita. Okey, sebelum itu korang kena tahu, kita hidup dekat atas muka bumi ni, kita ni kena hancurkan hati kita untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala ataupun untuk mendapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu setiap perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan, contoh je syariat macam lelaki boleh kahwin lebih daripada satu, kita rasa benda tu tak baik tapi sebenarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala baik, kan? Sebab apa? Semua perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan, contoh je takdir baik, takdir buruk ni, kan, kita kena beriman. Kita sebagai orang Islam, kita kena beriman. Jadi setiap perkara tu mesti ada kebaikan untuk kita. Tak ada satu pun yang tak baik untuk kita. Jadi sebab tu hari ni, macam isu semasa ni, poligami ni, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan untuk wanita adalah Allah Subhanahu Wa Taala nak muliakan para wanita tu. Bukan untuk menghancurkan wanita ataupun untuk meletakkan, menghinakan wanita, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan poligami ni untuk kebaikan. Okey, jom kita belajar sejarah daripada Al-Quran ataupun sirah-sirah nabi yang diutuskan. Sebelum ini, sebelum kedatangan nabi-nabi ni, wanita ini adalah satu alat permainan, ataupun wanita ini seperti pelacur, ataupun wanita ini hanyalah satu tempat mereka seorang lelaki untuk melepaskan nafsu saja. Jadi sebab tu apabila nabi-nabi dihantar, kan, Allah Subhanahu Wa Taala muliakan wanita ini dengan mengizinkan perkahwinan. Sebab tu untuk umat Nabi Muhammad SAW, seorang lelaki boleh kahwin melebihi daripada seorang wanita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu pada kita, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak muliakan wanita, bukannya untuk menghinakan wanita. Sebab tu jadi perkara ini sebenarnya tiada satu pun yang memudaratkan, sebenarnya untuk kebaikan. Contoh macam kita, untuk kehidupan kita dekat muka bumi ni, kita kena hancurkan hati kita untuk mendapat redha Allah. Macam mana sahabat-sahabat Nabi, mereka hancurkan perasaan mereka untuk mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu juga yang lain-lain, kan? Contoh sahabat-sahabat Nabi, dia ada juga poligami. Kebanyakannya mereka ni poligami. Sebab apa? Mereka nak selamatkan para wanita daripada tebing-tebing neraka untuk bawa kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya Islam datang untuk memuliakan wanita. Cuba korang fikir, orang kafir dia tak boleh kahwin melebihi daripada satu. Sebab tu kebanyakan orang kafir, mereka ada kekasih gelap mereka. Mereka ada orang kata apa, perempuan simpanan mereka. Islam, tengok cantiknya Islam ni. Islam datang dengan menghalalkan sesuatu perhubungan, tapi dengan syarat tak boleh melebihi pada 4 orang, kan? Jadi sebab tu hari ni, contoh macam saya seorang lelaki, semua lelaki bagi saya lah berkeinginan untuk ada wanita lain. Semua lelaki macam tu. Kalau yang tak ada tu, ada masalah tu. Sebab tu dekat syurga nanti Allah Subhanahu Wa Taala letakkan seorang lelaki ni ada banyak bidadari dia, ada ramai perempuan dia. Tu Allah tahu seorang lelaki ni memang nafsu dia hanya satu saja. Saya ada mendengar kata waktu khutbah Jumaat, khatib bagi tahu akhir zaman ni, kan, dia bercerita mengenai tanda-tanda kiamat. Contoh dia, sekarang ni kita ke arah fasa tanda-tanda kiamat besar. Jadi tanda-tanda kiamat kecil ni sedang berlaku. Contoh dia, antaranya adalah penzinaan berleluasa dan berkurangnya lelaki-lelaki soleh. Jadi sebab tu akhir zaman ni para wanita lebih ramai. Kalau nak nisbahkan satu lelaki
satu lelaki umpamanya 5 orang wanita. Kalau ada hadis Nabi SAW, seorang lelaki akan menjaga 50 para wanita dia. Jadi inilah isu dia, lelaki kurang, wanita ni lebih daripada lelaki. Jadi sebab tu Islam datang untuk memuliakan wanita, bukan untuk menghinakan ataupun atau merosakkan wanita. Setiap yang Allah Subhanahu buat tu mesti ada kebaikan. Okey, saya ni berkawan dengan ramai orang. Saya nampak perkara ni berlaku. Contoh, kan, ada isteri dia tak sanggup. Dia sanggup suami dia untuk ada kekasih lain, untuk ataupun hubungan intim dengan wanita lain daripada dia menghalalkan hubungan tu. Dan ada pula seorang lelaki dia takut dengan isteri dia untuk bagi tahu yang dia ada perempuan lain. Dia sanggup buat maksiat dengan wanita lain daripada dia menghalalkan wanita tu. Sebab itu saya nak beritahu kat korang, sebenarnya Islam ini datang untuk memuliakan wanita. Jadi seorang wanita, korang fikirkan, kan? Sebab apa? Sebab keinginan lelaki ni memang pada wanita. Jadi sebab tu Allah SWT jadikan seorang lelaki ni dekat syurga, wanita dia ramai, kan? Wanita dia ramai, perempuan dia ramai. Jadi sebab tu kepada korang, cuba korang buka sedikit minda korang dan korang kena reda dengan ketetapan yang Allah SWT letakkan. Ada seorang lelaki, dia berkeinginan untuk ramai wanita ataupun berkeinginan untuk ramai isteri. Tetapi disebabkan takdir Allah SWT, Allah tak izinkan, maka sampai ke mati, sampai akhir nafas dia tak berpoligami pun. Dia tak ada isteri, tak ramai isteri. Tapi ada lelaki Allah SWT dah tetapkan di Lauhul Mahfuz bahawasanya takdirnya dia ada lebih daripada seorang isteri. Walaupun dia tak berkeinginan, tapi ini ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kepada anda, sama ada korang terima tak takdir baik ataupun takdir buruk. Sedangkan orang-orang yang beriman, dia akan terima setiap perkara takdir baik dan juga takdir buruk. Jadi setiap syariat Allah Subhanahu Wa Taala, contoh mengenai poligami inilah, kan, sebenarnya nak memuliakan wanita, untuk selamatkan wanita daripada fitnah Dajjal dan juga selamatkan wanita ini daripada tebing-tebing neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tidakkah anda baca hadis Nabi SAW bahawasanya banyak penghuni neraka adalah para wanita, kan? Jadi sebab tu kita kena faham keadaan ataupun kita kena kenal agama kita. Jadi mengenai macam hadis akhir zaman ni, hadis sahih, makin berkurangnya lelaki-lelaki soleh. Sebab apa? Allah SWT telah matikan ataupun Allah SWT telah tarik lelaki-lelaki yang soleh ni daripada kehidupan dunia ni. Bermaksud makin kurangnya lelaki yang soleh untuk dijadikan suami, kan? Sebab tu ada orang yang dia ada fikir pasal umat, dia nak selamatkan para wanita daripada tebing-tebing neraka, maka mereka menghalalkan hubungan. Jadi Islam datang untuk memuliakan wanita, bukannya untuk menghina wanita ataupun untuk menjatuhkan maruah wanita. Tak, Islam datang untuk memuliakan para wanita. Adakah contoh kalau korang mungkin kalian ada suami, ada orang tak ada suami. Sebab tu hari ni Allah Subhanahu Wa Taala jadikan para lelaki boleh kahwin melebihi daripada satu untuk memuliakan wanita. Bagaimana pula mereka yang tak ada suami? Adakah mereka terus buat maksiat sedangkan mereka ada keinginan? Sebab tu ramai wanita sanggup mereka ni jadi perempuan simpanan, jadi pelacur, jadi kekasih gelap, jadi hubungan hubungan di luar dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila seorang wanita, seorang isteri ada fikir pasal umat, maka pasti dia faham agama, maka dia nak selamatkan wanita lain daripada di tebing-tebing neraka. Jadi sebab tu hari ni para wanita perlulah untuk keluar keluar masturat, keluar 3 hari, 40 hari, 2 bulan. Untuk apa? Untuk faham keadaan umat sekarang. Jadi apa yang saya nampak sekarang ni, yang benar nampak salah, yang salah nampak benar, kan? Akhir zaman, kan? Jadi sebab tu hari ni kita kena tahu setiap syariat Allah, setiap ketetapan Allah Subhanahu Taala tu baik untuk kita. Tak ada satu pun yang mendatangkan mudarat ataupun
keburukan pada diri kita. Okey. Okey, bagi pandangan saya Islam memuliakan wanita. Islam memuliakan wanita, bukan menghinakan wanita. Jadi sebab tu yang kita nampak kan, contoh macam di media sosial, kita nampak macam wanita ini mempertahankan ataupun dia minta cerai kan, sedangkan benda itu tak baik di sisi agama. Apatah lagi seorang isteri dia minta diceraikan ataupun dia minta suami dia ceraikan wanita ataupun madu dia. Dalam hadis Nabi beritahu bahawasanya wanita ini takkan bau syurga. Jadi sebab tu kena hati-hati. Ada dalam satu hadis Nabi SAW, Saidina Fatimah, dia bergurau dengan Saidina Ali, sehingga kan dia gurauan biasa-biasa je. Sebab kita tahu kan macam mana akhlak Saidatina Fatimah ni. Jadi dia bergurau, tetapi sehingga kan dia Saidina Ali ada terasa sedikit, maka Nabi bagi tahu Nabi takkan mandikan jenazah ataupun Nabi takkan sembayangkan jenazah Saidatina Fatimah, sehingga kalau dia tak minta maaf pada Saidina Ali. Ini sedikit saja. Bayangkan. Bayangkan para wanita yang mereka minta diceraikan tanpa ada orang kata suami dia tak berlaku apa-apa kesalahan ataupun tak melakukan dosa, dia minta cerai ataupun dia minta isteri madu dia ni diceraikan, maka wanita ini takkan bau syurga. Ini hadis sahih tau. Okay. Jadi sebab tu ini kita kena tahu mana setiap tuntutan daripada Allah SWT adalah kebaikan untuk kita dan juga wanita itu sendiri. Jadi korang, apa pendapat korang? Ini pendapat saya lah. Apa pendapat korang pula? Cuba korang komen di bawah, bagi tahu pendapat korang supaya apa, kita boleh dengar suara umat, suara rakyat mengenai isu poligami ni. Sebab apa kita kena tahu poligami ni adalah sunnah Nabi SAW. Itu korang kena tahu. Nak tak nak, setiap takdir Allah SWT ada takdir baik, ada takdir buruk, kita kena beriman. Ada lelaki dia nak ramai isteri tapi Allah tak izinkan. Tapi ada lelaki dia tak berkeinginan, tapi disebabkan dah ditulis di lauh mahfuz takdirnya ada 2 isteri ataupun 3 isteri, maka tanpa kerelaan dia, maka takdir itu tetap akan berlaku. Jadi sebab tu hari ni kita kena tahu, kita kena terima takdir baik dan takdir buruk. Jadi korang, apa pendapat korang? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini baru betul. Assalamualaikum. Salam. Apa khabar? Baik. Masya-Allah. Nama saya Azwan. Okey. Ni nak tanya sikitlah dia pasal isu semasa sikit, boleh tak? Nak buat survey sikit. Okey, boleh bang. Boleh nama? Nama saya Haikal. Haikal. Okey. Haikal bukan nama sebenar. Bukan sebenar. Minta maaf ganggu malam-malam ni. Okey, kita nak buat survey pasal poligami. Boleh tak? Boleh. Awak jawab jujur je lah. Okey. Apa pandangan awak mengenai poligami? Pandangan saya pandangan saya benda tu memang tak salah pun, sebab memang dah Islam pun boleh. Tapi saya rasa saya tak setuju lah. Tak setuju. Sebab memanglah orang tu mampu pun kan. Memang ramai yang mampu sekarang ni sebab tapi kita kena jaga hati perempuan juga. Sebab jarang, tak ramai lelaki yang boleh bagi kasih sayang. Tak ramai yang boleh. So pada saya pun, kalau saya mampu pun saya takkan buat lah. Okey. Tapi saya tahu kan saya buat tak tahu. Wallahualam itu semua Allah SWT yang tentukan. Okey, Mikael. Apa pandangan Mikael mengenai poligami? Pendapat bagi pendapat. Pendapat saya, kalau saya sebagai seorang suami dan sebagai seorang lelaki. Dah kahwin lah? Dah, alhamdulillah. Okey. Kalau mampulah. Kalau kita dapat bagi tanggungjawab kita tu sama rata, boleh lah. Kalau kita rasa kita tak mampu benda Allah tu, kita rasa membebankan kita, ataupun kita rasa benda Allah tu kita belum layak lagi untuk bagi sama rata tu, seeloknya tak lah. Okay. Tapi memang benda tu sunnah, memang bagus. Elak daripada maksiat. Tapi orang rasa kita mampu, kita teruskan. Kalau anda kata kita rasa kita tak mampu, janganlah kawan dengan perempuan lain. Okey lah, poligami ni bukan satu kesalahan lah kan. Betul. Daripada buat maksiat, lebih baik kita halalkan lah. Betul. Okey. Macam mana Awi?
pandangan, pendapat mengenai poligami? Mungkin dah terjawab tadi. Macam mana? Dah terjawab tadi. Dah terjawab tadi? Yap. Okey. Yap, okey bagi saya okey lah. Dia pun sunnah. Tu mana yang mampu, yap teruskan. Mana yang tak mampu tu janganlah, eloknya janganlah. Tapi berbalik juga pada perempuan kalau Kalau dia bagi, Okeylah. Tapi nak teruskan pun kena tengok juga pada kita punya masa depan, keadaan kita sendiri. keadaan sekarang macam mana. Macam tu jelah. Okey, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta maaf ganggu. Nama saya Azwan. Nama awak? Sofia. Sofia. Okey. Sofia, kita nak buat survey sikit. Tapi isu ni sensitif sikit lah. Boleh, apa pandangan awak mengenai poligami? Pandangan saya poligami. Bagi saya kalau macam benda tu ikut keadaan juga sebenarnya. Okey. Jadi kalau macam benda tu terpaksa, terdesak, macam kita kena relakan jugalah. Kalau selalunya yang paling tersakitinya isteri pertama. Isteri pertama. Tapi kalau isteri pertama tu memang betul-betul faham, dia orang memang bincang pun elok-elok apa semua. So okey, bagi saya okey. Tapi kalau benda tu menyakiti isteri pertama dia tu, lelaki tu pun kena faham benda tu, dia kena jaga perasaan. Okey. Dia tak boleh. Kesimpulannya awak terimalah poligami ni. Terima ikut keadaan. Okey. Soalan yang kedua. Okey. Kalau ditakdirkan Allah Subhanahu Taala, dah kahwin dah? Belum lagi. Okey. Awak sanggup tak biarkan suami pasangan awak lah ada kekasih lain, atau awak sanggup bermadu daripada dia terus buat dosa? Kalau macam tu Mana pilihan awak? Tak sanggup. Mana tak sanggup dia ada kekasih lain, ataupun biarkan dia buat maksiat secara belakang-belakang, ataupun awak izinkan daripada dia buat maksiat, dia halalkan hubungan tu? Susah. Kalau macam tu tak sanggup lah. Saya tak sanggup macam kira berkongsi kasih sayang lagi secara dosa. Okey. So kalau diberi pilihan, saya rasa saya akan minta dilepaskan je. Dilepaskan. Okey. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, minta maaf kita orang nak ambil masa sikit. Nama saya Azwan. Okey, nama korang? Daniel. Mukris. Amirul. Bukan nama sebenar kan? Okey, insyaAllah. Jadi kita nak buat survey sikit lah. Nak tanya korang dan nak tahulah mengenai pandangan korang ni mengenai isu ni, sensitif sikit. Isu poligami. Okey, jadi apa pandangan awak mengenai poligami? Korang, adakah benda ni baik ataupun tak baik? Bagi saya baik, kerana dalam masa yang sama kita boleh menambahkan zuriat keturunan. And then kita menunjukkan seorang lelaki tu dia macam berkemampuan, dia perlu sangat-sangat berkemampuan untuk menjaga dia punya isteri-isteri dan saling melengkapi each other sama rata. Okey. Awak? Bagi saya pula negatif lah, sebab isu sekarang kan isu tengah hangat, Syamsul Yusof dianggap sekiranya curang kan oleh masyarakat netizen Malaysia. Itu saya anggap negatif lah, sebab dia pun ada isteri pertama, dan walaupun dia mampu, dia dianggap curang oleh masyarakat atau netizen Malaysia. Awak lebih suka dia ada buat maksiat daripada dihalalkan? Elak maksiat tu halalkan lah. Jadi isu ni awak okey ke tak okey? Bagi saya yang muda ni, saya rasa tak okey. Tak okey. Awak? Bagi saya pula, kalau kita ikut konteks pandangan Islam, poligami ni kan sunnah. So bagi saya poligami ni okey, sebab dia sunnah. Tapi ikut juga kepada adat dalam masyarakat Melayu. Kalau sesiapa yang berkemampuan, dia mampu merdeka dan ada harta dan dia berlaku adil, maksudnya dia bolehlah berpoligami, tapi tanya balik pada pihak-pihak yang tertentu, macam isteri pertama, lepas tu keluarga isteri yang lain. Macam tu lah. Awak okey lah dengan poligami ni? Saya okey lah. Alright. Jadi itu je lah, just kita nak tahu pandangan masyarakat mengenai poligami ni. Sebab apa? Kita takut benda ni, orang ingat benda ni tak baik kan? Sebab apa? Lebih baik kita menghalalkan hubungan daripada, sebab apa? Saya banyak kawan, jadi saya tengok kawan-kawan saya ni, dia tak berani nak bersemuka dengan isteri dia, dan dia sanggup berlaku curang dengan suami dia tanpa orang kata ikatan yang sah.
Jadi sebab tu Islam datang untuk memuliakan wanita dengan menghalalkan hubungan. Kan? Kalau macam orang kafir tak boleh. Kan? Sebab tu ramai orang kafir satu isteri je dan dia berlaku curang dia banyak. Jadi sebab tu Islam ni datang untuk memuliakan wanita. InsyaAllah. Terima kasih sebab bagi masa. Jadi maafkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah lahirnya satu minyak zaitun syifa yang akan membantu ramai orang Islam insya-Allah. Terutamanya sesiapa sajalah janji umat Nabi Muhammad SAW. Jadi syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala ramai yang order sehingga kan kita boleh menghasilkan satu hari 500 hingga 1000 botol. Masya-Allah, terima kasih dengan sokongan kalian. Jadi kami bersyukur dengan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala pada kami. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Minta maaf ganggu. Kita nak buat survey sikit. Boleh tak? Boleh. Okey. Alhamdulillah. Minta maaf ganggu malam-malam macam ni kan. Okey, kita nak tanya pasal nak survey ni nak mengenai pasal isu semasa lah. Nak tanya pendapat korang je. Boleh Okey. Apa pandangan korang mengenai poligami? Siapa nak jawab dulu? Poligami ni dia macam untuk lelaki lah. Sebab lelaki boleh kahwin empat kan. Tapi perempuan dia ramai yang tak suka. Dia suka duduk seorang-seorang biar lelaki tu dia seorang dia bunyi. Kan? Dia tak nak berkongsi kasih sayang. Sebab berkongsi kasih sayang tu sakit. Okey. Lebih suka. Ni semua dah kahwin ke belum Yang ni dua belum kahwin ni. Oh, awak dah kahwin dah? Dah, tapi dah berpisah dah. Okey, alright. So, apa pandangan mengenai poligami ni? Okey ke tak okey? Bagi saya lah, tak okey lah. Tak okey. Okey, awak? Okey ke tak okey? Tak. Tak okey. Awak? Sama juga. Sama juga. Okey, misal katalah one day Allah Subhanahu Taala takdirkan kan. Kalau ditakdirkan Allah Subhanahu Taala, awak sanggup tak biarkan kalau awak dah ada suami lah, yang mana nanti soon ada suami, sanggup tak biarkan suami pasangan kita ni ada kekasih lain? Dia ada kekasih lain atau awak sanggup suruh dia halalkan hubungan tu? Sama ada awak nak teruskan dia buat dosa ataupun nak halalkan hubungan tu. Dia boleh halalkan, tapi itulah saya nak dia pisahkan saya. Okey. Awak? Lebih kurang sama je. Sama. Awak? Sama juga lah. Sama juga So memang tak boleh terima Tak boleh. Hakikatnya. Okey. Boleh tak tahu kenapa tak boleh terima? Yelah sebab macam mana nak cakap sebab kita dah berpasangan dengan suami saya tu kan, contoh saya dah kahwin. End up dia pula dah ada perempuan lain. Dia pula buat belakang saya tanpa pengetahuan saya. End up tiba-tiba dia nak kahwin apa semua. Mungkin dalam perbincangan mungkin dia nak halalkan perempuan tu. Okey, saya go on lah, boleh lah dia boleh kahwin. Tapi dalam masa yang sama mungkin saya tak boleh nak terima dengan keadaan tu kan. Yelah, siapa je boleh terima nak kahwin lain kan. Tapi kalau ini memang dah ditakdirkan Allah SWT macam mana? Tak semestinya benda yang tak baik itu untuk kita, tapi di sisi Allah baik. Jadi macam mana? Adakah kita tak terima takdir yang Allah tetapkan? Yelah, kalau macam tu kita terima je lah. Okey. Awak? Macam mana? Sebab Allah SWT bagi tahu dalam Al-Quran, kita sebagai manusia kena terima keadaan takdir baik, takdir buruk. Tidak beriman seseorang tu. Ya, macam mana? Kalau benda tu jadi. Okey. Kalau saya terima lah, macam tadi saya cakap, saya terima. Cuma saya minta dia lepaskan saya lah. Tak sanggup lah nak berkongsi kasih sayang dengan perempuan lain. Sakit. Baik. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Okey. Tapi boleh tak saya nak cakap? Okey, boleh. Berpoligami boleh. Tapi kalau contoh berpoligami, dia kahwin 2 atau 3 ke 4, itu saya tak kisahlah kan. Contoh kalau dia kahwin 2, saya pertama lah. Kasih sayang tu nak macam mana pula tentang kasih sayang? Kalau contoh dia tak adil. Nak macam mana tu? Kita pula tak boleh nak terima, end up pula faham kan? Sebab tu dalam Islam, wanita ni, seorang lelaki dia kena bagi agama pada seorang isteri.
Bila dengan agama baru dia faham apa yang telah Allah SWT takdirkan. Sebab apa? Dalam agama je untuk cara penyelesaian semua segala orang kata masalah dekat dunia ni. Mungkin one day nanti Allah SWT bagi kefahaman, insya-Allah. Tapi tak apa. So semua tak okey terima. Maksud dia pandangan poligami tu, pandangan korang, pendapat korang okey. Cuma untuk diri sendiri tak boleh. Ya. Okey. Boleh? Okay. Itu confirm Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf ganggu Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Minta maaf ganggu. Nama saya Azwan. Saya nak buat survey sikit. Boleh tak? Tapi isu dia macam sensitif sikit lah. Boleh tak? Boleh. Okey, isu dia jangan terkejut lah. Isu dia mengenai poligami. Jadi saya nak tanyalah pandangan korang. Nama siapa? Bukan nama sebenar. Aina, bukan nama sebenar? Okey. Apa pandangan korang mengenai poligami? Sama ada benda tu baik ataupun tak baik? Baik. Awak? Sama juga. Baik. Okey. Soalan kedua, misal katalah future di masa hadapan, kalau korang belum berumah tangga lagi kan? Okey, misal kata kalau korang ada suami dan ini takdir tau, ni takdir Allah SWT. Kalau suami korang dia berkeinginan dengan, misal kata korang nak kahwin, dia berkeinginan dengan perempuan lain. Dia mampu. Jadi sama ada korang dapat tahu dia punya orang kata hubungan sulit ni korang merelakan korang dimadukan berpoligami ataupun korang biarkan suami korang ni dalam maksiat? Berpoligami lah. Poligami lebih baik lah kan daripada dia buat maksiat. Awak? Poligami. Poligami. Masya-Allah. Okey, itu je. Saya nak tanya itu je. Boleh? Terima kasih sebab bagi masa. Semoga Allah SWT meredai korang semua. InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Minta maaf ambil masa sikit. Saya nak buat survey tau. Tapi survey ni dia isu dia sensitif sikit. Okey. Dia pasal poligami. Jadi saya nak tanya awak lah. Nama siapa? Yana. Okey. Yana, macam mana pendapat Yana? Pandangan Yana mengenai poligami. Ianya bagus ataupun tak bagus? Kalau pendapat saya, poligami ni bagus, tapi saya belum sedia lagi. Macam mana? Saya belum sedia lagi. Bersedia. Okey. Baik. Okey. Baik. Just situ je. Okey, terima kasih banyak. Okay, Assalamualaikum.